Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidah Abdullah, Kurator Museum Tekstil Negara. Pagi ini saya akan menceritakan tentang tajuk iaitu batik kotak, teknik dan asal kejadian. Berikut sejarah. Batik asas adalah jenis batik yang dipanggil sebagai kain pelangi, iaitu sebagai penahan daripada pewarna alam atau pewarna sintetik ke atas kain putih dan dapat menghasilkan corak yang sangat cantik dan menarik. Batik asas ini bermula pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang kedua, iaitu Sultan yang ketiga pada tahun 1773 sehingga 1808. Batik telah menampak di Indonesia bermula pada tahun 1910 seperti di negeri Cirebon, Yogyakarta, Solo dan Pekalongan. Manakala batik tanah Melayu menjadi batik asalnya telah berhijrah dan di mana pembuat batik telah berhijrah ke Indonesia bagi semata-mata untuk menjalankan ataupun untuk mencari ilmu pengetahuan tentang pembatikan. Dalam keadaan itu juga, hasil daripada pengalaman dan juga pengetahuan yang ada, mereka telah kembali semula ke tanah air untuk menghasilkan sendiri batik blok yang terdapat di negeri Terengganu dan juga Kelantan. Batik kotak dibawa masuk ke negara atau di negeri Tanah Melayu atau di Tanah Melayu oleh pedagang-pedagang India dan Cina. Seterusnya, negara Eropah juga turut sama telah menghasilkan batik kotak dengan menghasilkan motif-motif yang terdapat di negara asal bergabung dengan negara yang terdapat di Tanah Melayu. Batik pengaruh Jawa merupakan sangat terkenal di Terengganu pada tahun 1913, iaitu pengaruh dari Jawa, diikuti oleh Kelantan pada tahun 1901 oleh Haji Ciksu. Antara koleksi batik ini adalah dua jenis batik kotak yang telah dihasilkan oleh negara tertentu bagi mendapatkan suatu hasil sangat menarik. Terutamanya di sebelah kanan saya adalah batik daripada Indonesia, mempunyai motif-motif yang tertentu, iaitu motif hidupan laut yang terdapat di pesisiran pantai. Antaranya terdapat juga bahan yang struktur kain yang terdapat di sini. Terdapatnya adanya badan kain, kepala kain, kaki kain dan juga pengapit kain. Kesemuanya motif-motif terdapat ini akan diletakkan pada struktur tertentu atau bahan-bahan tertentu, dan manakala yang berbezanya adalah pucuk rebung. Pucuk rebung berada di kepala kain. Ini antara salah satu batik kotak yang terdapat di Museum Tekstil Negara. Yang kedua dia adalah batik kotak juga. Ini dihasilkan oleh negara luar, negara Eropah. Kita dapat kenali melalui motif yang terdapat pada batik kotak ini, iaitu motif flora, bunga-bungaan yang terdapat di negara Eropah dan kita boleh lihat pada badan kain, pengapit kain dan juga kaki kain. Manakala di kepala kain hanyalah pucuk rebung, iaitu yang maknanya pergabungan di antara motif-motif terdapat di negara luar dan juga di tanah air atau di tanah Melayu. Selain daripada bahan-bahan seperti kain terdapat di Museum Tekstil ini adalah jenis kain sutra habutai ataupun sutra nakchuan. Ini adalah jenis kain sutra yang sangat lembut dan boleh menyerap warna. Kebanyakan warna yang sekat adalah warna sintetik yang sangat cantik, terang dan juga jelas. Bagaimanapun, ini bergantung kepada cita rasa ataupun mereka pembatik sendiri yang nak menghasilkan corak atau warna yang nak dihasilkan. Selain pada motif-motif ini, kita dapati memang gabungan motif yang
yang terdapat di Eropah, di India, China dan Tanah Melayu amat ketara sekali. Ini bergantung kepada apa yang kita lihat di hadapan showcase ini atau peti pameran ini dengan berbagai motif dari warna. Antaranya yang lain adalah teknik. Apa yang dah disampaikan sini lah, kebanyakan teknik yang dihasilkan untuk batik kotak adalah menggunakan teknik block, teknik screen ataupun cetakan dan juga teknik canting. Kesemua ketiga motif ini mempunyai keunikan antara satu sama lain. Bahkan teknik blok ataupun terlambat ini dihasilkan beberapa kali adalah menggunakan batik, menggunakan blok kayu yang diukir khusus untuk menghasilkan motif pada kain. Dan motif-motif ini adalah dihasilkan ke atas blok kayu bagi tujuan untuk diterapkan motif tersebut ke atas struktur kain, seperti yang saya maklumkan tadi, badan kain, kepala kain, pengapit kain dan juga kaki kain. Selain pada motif dan teknik blok, terdapat juga teknik yang terkini, iaitu teknik menggunakan lilin. Ini adalah salah satu teknik yang terbaru bagi menghasilkan batik yang amat unik dan paling halus sekali. Ini adalah hasil daripada yang kita dapati daripada negara Indonesia, di mana perkembangan batik telah menular daripada teknik yang lama kepada teknik yang baru menggunakan cantik dan diteruskan sehingga Kelantan dan Terengganu dapat menghasilkan batik yang sangat menawan dan cantik. Berikutnya adalah asal kejadian. Mana-mana kain batik kotak, kita dapati bahawa batik-batik ini memang sangat unik jika dihasilkan oleh pembatik, di mana kebanyakan batik kita, kain batik keunikannya adalah kita tidak tahu akan asal-usul atau asal kejadian batik tersebut. Mengikut pada cerita atau legenda, kain batik biasanya dihasilkan atau diterima daripada pedagang-pedagang atau pembesar-pembesar negeri daripada luar negara bagi merapatkan hubungan silaturahim ataupun hubungan diplomatik yang antara negara luar dengan negara tempatan. Oleh itu, mereka telah menjadikan sebagai contoh, China ingin datang ke tanah Melayu, mereka telah menjadikan dengan melihat sumber-sumber ekonomi dan juga alam sejarah yang terdapat di tanah Melayu. Dan itu, mereka memutuskan untuk menghasilkan satu helai kain batik yang di mana motif yang dipilih adalah motif pokok getah. Jadi pokok getah ini adalah salah satu sumber ekonomi tanah Melayu, maka dihasilkan ke atas helai kain dan juga digabungkan dengan corak pucuk robong di kepala kain. Oleh itu, kita dapat menghasilkan batik ini seperti mana di dalam gambar. Okey, seperti dalam gambar ini, ini adalah batik kotak di mana negara China telah menghasilkan batik kotak dengan menggunakan motif pokok getah dan juga pucuk robong seperti mana di dalam gambar ini. Seterusnya, setelah kain disiap, maka dilipat dan dimasukkan dalam sebuah kotak yang sangat cantik dan menarik. Dalam keadaan itu, bila mereka membuat persembahan ataupun memberi hadiah kepada pemerintah, sultan atau raja, mereka telah sampaikannya kepada tuanku, maka keadaan ini akan ada soal bagi pemerintah atau raja tersebut kerana ingin mengetahui apakah isi dalam kotak tersebut. Apabila dimaklumkan oleh pedagang ataupun pembesar kepada raja, mereka maklumkan bahawa ini adalah selai kain batik sarung yang sangat unik yang dihasilkan oleh mereka untuk sampaikan kepada raja. Dengan tidak dengar lagi, oleh kerana kain batik tidak ada nama, maka dengan spontan raja atau sultan tersebut telah
koleksi terdapat di Jabatan Museum, kita terdapat lebih kurang 10 koleksi yang masih ada di dalam simpanan Jabatan Museum Malaysia. Antara koleksi tersebut, kita lihat bahawa terdapat pelbagai keunikan dan identiti yang berbeza di antara satu helai kain dengan kain yang lain. Jadi kain ini bermaknaikan pokok saya pada motif pokok getah, juga terdapat pokok jenis lain. Antara motif utama yang tadi yang dimaksudkan dengan pokok getah adalah dihasilkan oleh negara China yang ditemukan di negeri Kelantan pada tahun 1930-an. Ini adalah menggunakan teknik cantik blok dan juga conteng. Manakala motif yang kedua, seperti yang di sebelah kanan ini, adalah memotifkan flora yang datangkan khas daripada Eropah, di mana kepala kain dan badan kain ada menggunakan motif flora dengan menggunakan teknik cetakan atau screen cantik, conteng yang dikatakan telah dihasilkan pada awal abad ke-20. Manakala corak yang ketiga adalah batik motifkan tubuhan juga, di mana badan kain terdapat sejenis motif yang bunga flora yang sangat cantik, dan diikuti oleh pengapit kain, di mana pengapit kain ini terdapat motif paisley yang datang khas ataupun yang berasal daripada negeri India dan digabungkan dengan motif di tanah Melayu kita ialah pucuk rebung seperti di kepala kain. Ini antara 3 yang terdapat dalam buku ini, iaitu para penonton boleh melihat ataupun membuat semakkan pada buku ini, iaitu buku Museum Tekstil Negara. Dalam terdapat berbagai maklumat dan ilmu yang bermanfaat yang boleh dijadikan sebagai bahan rujukan atau pengetahuan kepada kita semua. Seterusnya adalah motif yang di belakang saya ini adalah 2 motif yang dapat saya bagi pandangan pada penonton semua, di mana dua batik kotak ini sahaja yang dapat dipamerkan buat masa ini, memandangkan keadaan untuk penjagaan dan juga untuk menjaga koleksi yang kita selama ni telah pun kita jaga supaya kekal untuk masa-masa yang akan datang. Ini antara motif-motif yang terdapat pada batik kotak. Daripada itu, kita dapati bahawa salah satu kemahiran batik kotak ini terdapat kerosakan kepada warna yang dihasilkan pada kain batik ini, iaitu di mana terdapat warna merah jambu yang telah dijangkiti daripada batik yang di sebelah kepala kain. Ini merupakan satu lipatan kain pada waktu ketika dulu. Orang yang menjaga atau yang pemilik koleksi ini telah tidak sedar bahawa batik ini tidak boleh dilipat. Jika dilipat, sebab warna yang digunakannya adalah warna sintetik dan kemungkinan besar ia tidak dimatikan atau menggunakan moden bagi mekalkan warna. Sebab itu ia telah dijangkiti pada kain sebelah badan kain. Ini salah satu kelemahan bagi batik kotak. Dan kita dapati bahawa setiap koleksi yang kami ada di Jabatan Museum Malaysia ini mempunyai berbagai jenis motif flora yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Dan di sini juga kita hanya dapati setakat ini Indonesia sahaja terdapat motif fauna yang dapat menghasilkan selai batik kotak menggunakan motif-motif hidupan laut yang jarang sekali kita dapati, kecuali pada kepala kain saja kita akan dapat motif
pucuk rebung. Itu pun diselangi dengan motif-motif flora di dalam corak pucuk rebung. Untuk seterusnya, ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab? Ada apa soalan yang dapat soalan yang boleh saya jawab? Mungkinlah ada waktu sekarang ini bahawa perintah kawalan pergerakan ini amat menyusahkan ataupun amat membosankan bagi kita yang berada di rumah. Namun begitu, saya harap dengan ilmu yang ada seperti yang saya terangkan tadi, dapatlah pihak tertentu dapat berilmu supaya ia sebagai salah satu usaha untuk kami ketengahkan koeksi Jabatan Malaysia kepada masyarakat di luar. Terima kasih. Jika ada soalan, saya harap boleh tanya melalui live dan live. Kalau ada soalan yang kalau boleh kongsi, saya akan cuba menjawab. Okey, sekarang ni ada satu soalan. Sementara dengan soalan tu, saya rasa saya boleh menceritakan sikit tentang struktur kain tadi. Bahawa kain batik kotak merupakan batik yang jenis batik sarung yang terdiri pada 4 bahagian daripada struktur. Okey, soalan dah ada. Okey, soalan tadi ada, adakah anda adat dan adat dalam proses teknik buat batik kotak? Adab dan adat. Adakah ada adat dan adat dalam proses teknik membuat batik kotak? Okey, cara berbatik kotak ni tidak ada adat atau adat, sebab ini kecuali pemakaian. Kalau pemakaian batik sarung memang ada adat dan adatnya, tapi untuk segi proses pembuatan adalah ikut kata langkah demi langkah saja. Okey, tapi seperti ada dua soalan yang saya boleh jawab di sini. Pertama, untuk menyatakan bahawa proses untuk menyediakan batik kotak mestilah melalui proses sama ada menerah, blok dan sebagainya, kemudian mewarna, kemudian barulah terus kepada sama ada jika ada pemati warna, terus mematikan warna, kalau tidak bilas dan terus dijemur dan diberikan. Itu salah satu proses. Tapi untuk adab pemakaian batik sarung, ia bergantung kepada masyarakat sendiri. Contohnya,
bagi orang Melayu kebanyakannya memakai batik hanya menggunakan mengikut pada keadaan. Bagi masyarakat Kelantan menggunakan batik sarung di mana kepala kain di belakang. Tetapi bagi masyarakat masyarakat Nyonya, mereka pakai batik sarung di mana kepala kain berada di hadapan. Itu yang antara beza. Tetapi di falsafah pula, bagi pemakaian batik sarung di hadapan adalah anak suci. Bagi yang kepala kain di belakang adalah bagi mereka wanita telah berkahwin, manakala sisi kepala kain di sisi kiri atau kanan adalah bagi mereka yang sudah janda. Itu antara adat pemakaian. Dan biasa pemakaian ini bagi orang Melayu, mereka mengatakan bahawa kepala kain ada bila pakai batik sarung, kepala kain mesti berada di belakang supaya orang lelaki yang berjalan bersisi dengan mereka tidak akan melihat apa-apa, maksudnya tidak ada satu sangkaan. Tapi bila mereka jalan ke hadapan, bila lelaki memandang di belakang, dia akan nampak akan kecantikan ataupun corak yang ada pada kepala kain. Berbanding dengan masyarakat Nyonya, mereka nak menampilkan keunikan kepala kain sarung itu berada di hadapan. Okay. Bagi soalan kedua, kain dari kurun ke berapa paling lama dalam simpanan museum? Koleksi yang ada pada kami adalah paling awal adalah 1970-an, iaitu kain batik kotak yang bermotifkan pokok kelapa, pokok getah. Itu adalah yang paling awal 1970-an. Mana yang lain adalah agak lewat sedikit dalam 40-an, begitulah, 40-an. Itu yang koleksi yang kami ada berbandingkan koleksi yang kami bertemu tadi. Okay, soalan yang seterusnya, yang ketiga, ada tak batik yang dipamerkan di MTN pernah dipakai kerabat diraja? Kebanyakan batik kotak yang terdapat di dalam simpanan Jabatan Museum adalah antaranya ada dipakai oleh kerabat diraja dengan cara diberi hadiah kepada Jabatan Museum maupun kami telah pun membuat pembelian secara perlahan. Ada soalan lagi yang nak ditanya? Mungkin batik kotak merupakan satu yang khusus, tapi saya berjawab juga untuk kain batik-batik yang lain. Okey, saya rasa dah tak ada soalan lagi untuk dalam segmen ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk sama-sama melihat live ini. Apa yang saya sampaikan tentang batik kotak teknik dan asal kejadian ini bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak mengetahui apa itu kain batik kotak, dan seterusnya untuk menambahbaikan akan sekiranya terdapat kekurangan pada pihak kami mohon kemaafan. Kemungkinan besar terdapat lagi ilmu-ilmu lain yang merupakan juga yang lebih baik untuk kami terus mencungkil atau buat kajian yang lebih mendalam dan seterusnya untuk dipaparkan kepada masyarakat umum, sama ada dalam bentuk pameran, penerbitan buku ataupun secara lisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.